Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah dan Sarofizah Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah sempena Hari Pakistan. Malam pertama Ramadan disemarakkan dengan majlis pembukaan Tadarus Al-Quran di seluruh negara. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Dr. Arif Albi, Presiden Republik Islam Pakistan. Tuan Yang Terutama Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Republik Islam Pakistan dan Kerajaan serta rakyat Republik Islam Pakistan sempena Hari Pakistan. Umat Islam di negara Brunei Darussalam memulakan ibadah puasa hari ini. Dalam pada itu, semalam diadakan majlis pembukaan Tadarus Al-Quran bagi seluruh negara. Di Jami' Asri Hassanal Bolkiah Kampung Kiarung, majlis bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Ia diikuti dengan tadabbur Al-Quran. Majlis dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Jami' Asri Hassanal Bolkiah Kampung Kiarung dan Radio Televisyen Brunei. Sembahyang sunat tarawih berjemaah juga diadakan bermula semalam di seluruh masjid, surau dan balai ibadat. Di daerah Brunei dan Muara, antara masjid yang menjadi tumpuan jemaah ialah Masjid Muhammad Bolkiah Kampung Serusup. Beberapa pelajar serta lepasan dari Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah ditempatkan di masjid-masjid terpilih di seluruh negara untuk mengimamkan sembahyang sunat tarawih sepanjang bulan Ramadan. Masjid-masjid di 3 daerah lainnya juga mengadakan sembahyang sunat tarawih dan tadarus Al-Quran sebagai pengisian di bulan Ramadan. Di daerah Blaid, tumpuan adalah di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Blaid. Melaksanakan sembahyang sunat tarawih secara berjemaah atau bersendirian adalah sangat dituntut kerana ia tidak terdapat dalam bulan-bulan yang lain. Selain melaksanakan solat tarawih, membaca Al-Quran juga setentunya menjanjikan banyak fadilat atau kelebihan kepada pembacanya. Masjid Hassanal Bolkiah Pekan Tutong pula adalah antara masjid yang menjadi tumpuan para jemaah di daerah Tutong. Kedatangan bulan Ramadan sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam bagi meraih pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Tinjauan kru RTB di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar, daerah Temburong juga mendapati umat Islam di daerah tersebut tidak ketinggalan membesarkan bulan Ramadan dengan mengadakan sembahyang sunat tarawih dan tadarus Al-Quran.
Beberapa inisiatif dilaksanakan dalam menyediakan ramalan cuaca dan amaran awal yang lebih tepat. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Kaedah Artificial Intelligence merupakan salah satu kaedah yang digunapakai dalam penyediaan maklumat, nasihat, ramalan dan amaran cuaca di Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam BDMD yang boleh menambah baik ketepatan ramalan cuaca dan amaran awal. Dalam pertutusan sempena memperingati Hari Kaji Cuaca Sedunia 2023, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi menjelaskan rangkaian pencerapan dan pemantauan cuaca yang komprehensif juga menyumbang kepada ketepatan ramalan cuaca dan amaran awal. Ke arah itu, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi melalui BDMD telah dan sedang giat mengkayakan beberapa projek di bawah Rancangan Kemajuan Negara ke-11 termasuk penggantian dan penektarafan sistem pemantauan radar cuaca. Menurut Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, inisiatif tersebut boleh meningkatkan keupayaan BDMD dalam menyediakan ramalan cuaca dan amaran awal yang lebih tepat, menyumbang ke arah keselamatan bagi operasi penerbangan awam, pertahanan, maritim dan juga untuk seluruh penduduk di negara ini. Usaha-usaha berkenaan turut membolehkan kumpulan tindakan awal dan keselamatan untuk merancang dan membuat persediaan bagi menangani dan mengurangkan impak bencana disebabkan oleh cuaca. Sebagai komitmen dalam penyediaan maklumat sains iklim bagi negara ini, BDMD yang merupakan ahli Adaptation and Resilient Working Group juga sedang giat melaksanakan penyelidikan sains iklim dalam persediaan penyediaan pelan adaptasi negara bagi menangani kejadian perubahan iklim. Hari Kaji Cuaca Sedunia disambut pada setiap 23 Mac bagi memperingati berkuasanya Konvensyen Pertubuhan Kaji Cuaca Sedunia WMO 1950. Tema sambutan tahun ini, masa depan cuaca, iklim dan air merentas generasi. Indeks harga pengguna IHP Januari 2023 menurun 0.7% bulan ke bulan berbanding Disember 2022. Ini adalah disebabkan oleh penurunan kumpulan bukan makanan. Walau bagaimanapun, kumpulan makanan dan minuman ringan menunjukkan peningkatan. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya menjelaskan penurunan bulan ke bulan bagi kumpulan bukan makanan disumbangkan oleh pengangkutan, rekreasi dan kebudayaan dan perhubungan. Penurunan bagi pengangkutan didorong oleh penurunan harga tiket penerbangan, manakala kenaikan kumpulan makanan dan minuman ringan disebabkan peningkatan harga sayur-sayuran, ikan dan makanan laut dan beras dan bijirin. Bagi perubahan tahun ke tahun, IHP meningkat 1.4% berbanding Januari 2022. Peningkatan didorong oleh peningkatan kumpulan harga makanan dan minuman ringan dan kumpulan harga bukan makanan. Peningkatan tahun ke tahun bagi harga kumpulan makanan dan minuman ringan disebabkan oleh kenaikan harga seperti daging, beras dan bijirin dan ikan dan makanan laut. Peningkatan harga dalam kumpulan bukan makanan didorong oleh pelbagai barangan dan perkhidmatan, restoran dan hotel dan perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain. IHP mengukur perubahan harga barangan dan perkhidmatan yang dibayar oleh pengguna dalam satu tempoh masa yang ditetapkan dan dikumpulkan setiap bulan. Laporan penuh IHP bagi bulan Januari 2023 boleh didapati di laman sesawang jpes.deps.mofe.gov.pn. Ramadan merupakan bulan yang mewajibkan umat Islam menunaikan ibadah puasa. Ia juga anugerah yang amat besar nilainya kepada umat Islam selain ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang benar-benar memakmurkan bulan Ramadan. Semasa bulan Ramadan, beberapa amalan sunat digalakkan untuk dilakukan, antaranya menyegerakan berbuka puasa pada waktunya
dan melewatkan sahur. Selain itu, kita juga dinasihatkan untuk tidak menjadikan Ramadan sebagai bulan pesta makanan. Kita perlu memahami, kita berpuasa ini sebenarnya untuk kita, hikmahnya adalah untuk kita merasakan bagaimana orang susah itu tidak cukup makan ataupun tidak makan langsung. Supaya kita merasakan keperitan mereka, kepayahan mereka. Itu sebenarnya. Tapi terkadang kita terlupa semua ini, dan perlu kita ketahui bahawa berpuasa ini adalah matlamatnya adalah untuk mencapai martabat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain meningkatkan amal ibadah, umat Islam juga disuruh untuk sama-sama berusaha melakukan yang terbaik di sepanjang bulan Ramadan bagi meraih satu malam yang dijanjikan lebih baik daripada 1000 bulan. Di bulan Ramadan Al-Mubarak ini, bulan yang dinantikan, bulan yang di mana Allah telah menjanjikan rahmatnya, maghfirah dan pengampunannya kepada umat Islam. Bulan yang penuh rahmat, bulan yang bila tani buat satu amalan dilipat kali gandakan amalan itu, dan pintu-pintu syurga pun dibuka, pintu neraka ditutup. Bulan Ramadan ini mendidik hati dan masyarakat untuk lebih menyantuni golongan-golongan yang kurang bernasib baik dengan berbanyak bersedekah. Kerjasama padu daripada semua pihak perlu dalam melancarkan urusan pengendalian pengagihan buah kurma kurnia pribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Sejak tahun 1995, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah melaksanakan pengendalian tersebut dengan kerjasama padu daripada jabatan-jabatan daerah, institusi penghulu dan ketua kampung, Angkatan Bersenjata di Raja Brunei dan pasukan polis di Raja Brunei. Pada tahun ini, pihak yayasan membuat pembelian kurma jenis Safawi dari Arab Saudi berjumlah 157.5 tan metrik. Penghantaran kurma tersebut menggunakan kapal laut yang dimuatkan dalam 11 kontena dan tiba di Pelabuhan Muara pada 1 Mac 2023. Setiap umat Islam yang menetap di negara ini tanpa mengira had umur dan taraf kerakyatan akan menerima kurnia buah kurma, dengan setiap seorang akan menerima satu kotak kecil kurma yang mengandungi 300 gram. Pegawai-pegawai daerah mengagih-agihkan buah kurma kurnia pribadi tersebut kepada semua penghulu-penghulu mukim dan ketua-ketua kampung yang kemudian mengagih-agihkannya kepada anak-anak buah kampung di bawah jagaan mereka. Pemerintah dan komandan-komandan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei serta pengarah-pengarah jabatan dan pegawai-pegawai pemerintah pasukan polis di Raja Brunei mengagih-agihkan kurma kurnia pribadi tersebut kepada pegawai-pegawai dan kekitangan di bawah jabatan dan unit masing-masing. Kurma Safawi merupakan makanan sunnah yang amat baik diamalkan secara konsisten kerana ia mempunyai banyak khasiat. Di daerah Blight, sejumlah 33,480 kotak kurma kurnia pribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia diagihkan kepada setiap umat Islam tanpa mengira had umur dan kerakyatan. Setiap seorang menerima satu kotak kecil kurma 300 gram. Kurma tersebut diserahkan ke rumah ketua kampung di daerah Blight yang kemudian mengagih-agihkan kepada anak buah masing-masing. Pengurniaan kurma pribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia mencerminkan keprihatinan baginda dan dihasratkan sebagai juadah istimewa semasa berbuka puasa. Sementara di daerah Temburong, 4,920 kotak kecil kurma kurnia pribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia diagihkan melalui pemangku penghulu dan ketua kampung untuk diagihkan kepada penduduk Islam di daerah Temburong. Borang pembahagian dan terima kurma kurnia pribadi disediakan sebagai kaedah penerimaan kurma kurnia pribadi bagi rakyat dan penduduk yang beragama Islam.
Ini pengalaman bagi saya yang pertama kali menerima kurnia dari ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Perasaan saya ialah gembira dan bersyukur. Terima kasih kepada pemerintah negara Brunei, utamanya kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia, ya, karena di sini saya senang sekali dan sangat memperhatikan kepada rakyat dan penduduk di negara ini. Kedatangan bulan Ramadan juga membuka pintu rezeki kepada para peniaga dan penjajah, khususnya di gerai-gerai Ramadan. Setiap kali menjelangnya bulan tersebut, gerai-gerai yang menjual cuadah berbuka puasa menjadi tumpuan orang ramai. Di daerah Brunei dan Muara, gerai-gerai Ramadan diadakan di kawasan lapang letak kereta, Jalan Bendahara Bandar Serbagawan, kawasan letak kereta Stadium Negara Hasnal Bolkiah dan pasar pelbagai barangan kadung. Gerai-gerai ini sedikit sebanyak memudahkan mereka yang tidak cukup masa menyediakan hidangan berbuka puasa. Ia bukan sahaja memberi peluang kepada orang ramai membuat pilihan cuadah berbuka, malah memberi peluang kepada para peniaga kecil-kecilan untuk menambah hasil pendapatan. Gerai-gerai Ramadan beroperasi setiap hari bermula pukul 2 petang hingga menjelang waktu berbuka. Lebih 150 keluarga seluruh negara menerima pakej ungkayah Ramadan di bawah projek #Infak1. Pakej tersebut mengandungi barangan asasi yang disumbangkan bagi meringankan beban keluarga kurang berkemampuan. Inisiatif tersebut merupakan sebahagian daripada projek kemasyarakatan yang disokong oleh Majlis Belia Brunei. Selain daripada barangan asasi, orang awam juga dialu-alukan menyertai inisiatif Beli dan Sedekahkan #Infak1 untuk menyediakan pak makanan bagi berbuka puasa setiap hari sepanjang bulan Ramadan. Maklumat lanjut boleh didapati di Instagram.com/project_infak1. 69 pelajar diraikan pada Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang dalam peperiksaan BCGCE peringkat O IGCSE tahun 2022. Majlis berlangsung baru-baru ini di Sekolah Menengah Berakas. Majlis bertujuan memberi pengiktirafan dan sebagai tanda penghargaan dari pihak sekolah untuk meraihkan kejayaan para pelajar dan tenaga pengajar berkenaan. Ia juga sebagai salah satu galakan berterusan kepada pelajar untuk mencapai kecemerlangan akademik. Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE baru-baru ini menganjurkan pertandingan kemahiran dalam bidang Information Network Cabling di Sekolah Penerbangan IBTE. 5 kemahiran dipertandingkan bagi memilih wakil negara ke pertandingan WorldSkills ASEAN 2023 yang akan diadakan di Singapura pada bulan Julai tahun ini. Antaranya penyejukan dan penghawa dingin, memasak dan pengkabelan rangkaian maklumat. Adi Daniel bin Serani dari IBTE Kampus Jeffrey Bolkiah johan pertandingan tersebut, manakala Nur Alimatu Ashi Syakina dan Muhammad Syazwan bin Samra masing-masing di tempat kedua dan ketiga. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Army Durrani Haji Durrahman, Pengetua IBTE Kampus Sentral. Jabatan Tanah memaklumkan pengemaskinian waktu perkhidmatan kaunter penerimaan pembayaran dan kaunter perkhidmatan pelanggan di kesemua cawangan pejabat tanah daerah bagi bulan Ramadan. Waktu-waktu perkhidmatan kaunter penerimaan pembayaran adalah hari Isnin hingga Khamis bermula pukul 8.15 pagi hingga 12 tengah hari. Hari Sabtu bermula pukul 8.15 pagi hingga 11 pagi. Manakala hari Jumaat, Ahad dan hari kelepasan awam ditutup. Kaunter perkhidmatan pelanggan pula dibuka sehingga pukul 1 petang bagi mereka yang hendak mengadukan pertanyaan atau urusan yang tidak melibatkan pembayaran.
Jabatan Tanah dalam pada itu juga mengingatkan pemilik-pemilik tanah yang berdaftar untuk sentiasa membayar cukai tanah setiap tahun. Pembayaran bolehlah dibuat melalui kaunter pembayaran di setiap pejabat tanah daerah sewaktu operasi ataupun melalui aplikasi BIBD. Maklumat lanjut mengenai jumlah tunggakan dan tata cara membuat pembayaran melalui BIBD dilayari laman sesawang Jabatan Tanah di www.land.gov.pn. Pusat Pendermaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal maklumkan waktu beroperasi tambahan semasa bulan Ramadan ini akan diadakan pada waktu malam. Waktu tambahan tersebut dibukakan pada 25 Mac, 28 Mac, 30 Mac dan 1 April 2023 bermula pukul 8 malam hingga 10 malam, manakala waktu pendaftaran berakhir pada pukul 9.30 malam. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Blood Card adalah sangat digalakkan. Pusat Pendermaan Darah juga mengalulukan persatuan atau badan bukan kerajaan dan syarikat di sektor swasta untuk menggalakkan ahli atau kaki tangan yang tidak berpuasa di siang hari menderma di pusat berkenaan bagi sama-sama membantu mengekalkan stok bekalan darah di tahap yang sihat. Sementara individu yang berpuasa di siang hari disaran untuk menderma darah pada waktu malam semasa waktu operasi tambahan. Untuk maklumat lanjut, hubungi talian 2242-424 sambungan 5745 atau WhatsApp 877-5745 atau email bdcrepas@gmail.com.